Sebab kita sentiasa berdosa. No? Nak main masjid pun jumpa dosa. Nak balik masjid pun jumpa dosa. Macam mana kita kata kita tak berdosa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang kita tak buat dosa mata, tak buat dosa telinga, tak buat dosa tangan, kaki, apa semua, tapi dosa hati pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dosa hati besar lagi daripada dosa anggota. Dosa anggota dia boleh gugur dengan kita ambil wudu. No? Kata ambil sembahyang, habislah dosa anggota kita. Tapi yang paling bahaya dosa hati kita. Orang yang hatinya tak bersih ialah orang yang sengaja mencipta dia jauh daripada Tuhan. Kita ni kita nak dekat dengan Allah. Kita tak mahu kita jauh daripada dia. Tuhan ni dia mencipta kita berdosa sebab dia nak suruh kita bertaubat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ada orang yang tak berdosa. Tak ada orang yang tak bersalah. Maka sebab itu Nabi sebut al-insan la yakhlu 'anil khata'i wan nisyan. Manusia tak akan terlepas daripada salah dan lupa. Berarti kita mesti bersalah punya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam nak betul pun tersalah lagi. No? Dalam nak betul pun tersalah lagi. Salah juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu Tuhan bagi jadi hidup dan mati. Tuhan bagi hidup dan mati sebab Tuhan nak uji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mati dan hidup liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebab Tuhan nak uji tengok kamu siapa amal kamu paling baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan ni rahmat dia, kita salah dia boleh settle, dia boleh betul balik. Kalau masuk ujian JPJ, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masuk periksa SPM, periksa di awal di akhir tahun, periksa di awal di akhir semester. Kita periksa dunia ni, kalau salah lah. No? Kalau soalan 50 soalan, betul salah 5 tu kira 45/50. Tapi Tuhan ni, masalah Sayyidina Muhammad, berapa pun soalan dalam hidup ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, salah semua sekalipun, bila kita bertaubat settle balik 50/50. Ni Allah rahmat dia. Maknanya dalam sehari kita boleh tak kita tak berdosa? Boleh. Macam mana kita boleh tak berdosa dalam sehari? Bertaubat. Orang yang bertaubat seperti orang yang tak memiliki dosa. Maka sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi sebut dalam hadisnya, at-taibu minaz zambi kama la zambalah. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Jadi kalau kita mengaji bahasa Arab, la tu dia panggil la nafiyatun lil jinsi, nafi jenis. Orang yang bertaubat, at-taibu minaz zambi, orang yang bertaubat dari dosa, kama la zambalah, seperti orang yang tidak ada jenis dosa pada dia. Mana orang yang bertaubat ialah orang yang tak berdosa. Berarti kita boleh lalui kehidupan kita betul semua, korek semua, tak ada yang salah. Maknanya itulah jalan Allah. Tuan-tuan, dosa kita buat banyak. Maka sebab itulah kata orang-orang sufi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jalan kepada Allah itu ialah sebilang-bilang nafas kita. No? Jalan kita kepada Allah itulah sebilang-bilang nafas kita. Terkira tak nafas kita? Tak terkira. Dari dulu sampai lah tak pernah kita kira dan tak terkira. Tak boleh kira. Begitulah jalan kepada Tuhan, tak terkira banyaknya. Pasal dosa kita banyak. Dosa kita banyak barangkali sebilang-bilang nafas kita pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka di atas sebab dosa banyak, maka taubat pun banyak. Dengan Tuhan ni tuan-tuan, dosa kecil tu kira tak kecil. Dosa besar tu kira besar dah. Dosa kecil tu tak kecil. Pasal kalau Tuhan tak ampun, tempat kita bukan di syurga.
walaupun kecil dosa tu. Salah Sayyidina Muhammad. Ha? Walaupun dosa tu kecil, kalau Tuhan tak mau ampun, tak ada lah kita. Makna dosa kecil tu tak kecil, dosa kecil tu besar. Jadi kalau dosa ni besar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bolehkah tidak dalam keadaan dosa? Saya nak tanya orang perempuan muslimat, kalau hari itu ada kes dengan suami lah, boleh lalui hidup punya hari itu? Hari itu abang tak cakap dengan kita, ada benda dia tak, dia berasa hati, bagi salam, assalamualaikum bang, tak reti dia, abang, dia keluar rumah. Boleh hidup di rumah merana, tuan-tuan, menderita. Rasa macam tu lah bila mana kita salah dengan Tuhan. Sebab itu orang beriman, Muhammad Sayyidina Muhammad, Nabi kata al-mu'min sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu. Orang beriman ialah orang yang seronok, bahagia bila boleh buat baik. Wa sa'athu sayyi'atuhu, dan rasa menderita dan sedih bila mana bersalah dengan Allah. Ni orang beriman. Ada orang di sana buat jahat, tak semayang, tak rasa apa pun. Dia bukan beriman, sebenar-benar beriman. Kita ni selagi mana tak masuk waktu semayang, selagi mana tak semayang dah masuk waktu semayang, buat apa pun tak kena. No? Kadang-kadang tu kita buat jamak takhir macam saya, musafir Musa Sayyidina Muhammad, buat jamak takhir pun duk merasa, tak semayang lagi lohok ni, tak semayang lagi maghrib ni, sedangkan Tuhan bagi semayang di akhir waktu yang kedua. Duk berasa. Sebab kita ialah orang beriman, insya-Allah. Maka tuan-tuan, Musa Sayyidina Muhammad bila dah semayang, alhamdulillah, tak apa buat apa pun. Jadi tuan-tuan, cumanya dalam amal kebajikan, okey, sabar ada 3 jenis. Sabar buat baik, yang kedua sabar meninggalkan kejahatan, yang ketiga sabar ditimpa musibah. Hak Tuhan suruh kena sabar buat. Salah Sayyidina Muhammad. Banyak masjid saya pergi, banyak tu imam dan JK masjid duk cakap, masjid kita ni terkurang dah. Dulu duk ramai, lah awak kurang, lah nak kena panggil balik main masjid Salah Sayyidina Muhammad. Kalau masjid tu boleh lepas pada PKP hari tu, Salah Sayyidina Muhammad, kemudian beranjak sikit baik pergerakan, boleh main masjid balik dah. Patut pakat main masjid balik, tapi ramai biasa main di rumah dah, tak mau main masjid pula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka sepatutnya kita beranjak daripada sehari ke sehari semakin baik. Sebab itu ada doa. Doa nak bagi mati sebagai seorang yang terbaik pada akhir ujung usia dia. Ini Nabi kita ajak. Doa tu bunyi macam ni, bismillahirrahmanirrahim. Nanti saya harap nanti ada orang yang tolong tulis dalam live ni, doa tu tuan-tuan boleh ambil insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni doa nak bagi mati hari terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqaka wa anta radin 'anna wakhtim bis salihati a'malana wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Doa tu panjang sikit. Ikut saya, tabarruk ni berkat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqaka wa anta radin 'anna wakhtim bis salihati a'malana wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Doa ni warid daripada hadis. Nabi kata, Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqaka. Ya Allah, Tuhan kami, jadikan hari terbaik kami, hari kami bertemu dengan Engkau. Kita minta hari terbaik kita, hari kita mati. Kalau umur 70, daripada umur 1 hari sampai umur 70, hari yang terbaik, hari mati umur 70 tu. 78 hari,
70, 3 bulan, 2 hari contohnya. Hari tu hari terbaik. Allah, orang Islam ni hari raya ni apa? Lain daripada raya Aidil Fitri, Al-Adha. Hari raya orang Islam, kata Abu Hurairah, bila mana seorang tu boleh mati mengucap 2 kalimah syahadah ataupun mati sebagai seorang Islam. Hai kita kata tadi, bila mati boleh mengucap 2 kalimah syahadah Muhammad Sayyidina Muhammad ataupun mati sebagai seorang Islam, tu hari raya. Allahu Akbar. Golongan salafun salih, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mereka pesan pada anak bini, hari mereka mati, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Maisat dengar, aku boleh mengucap tak 2 kalimah syahadah? Apa perempuan dengar, Ustaz, aku boleh tak mengucap 2 kalimah syahadah? Kalau apa dengar aku boleh mengucap 2 kalimah syahadah, dia kata bak kenuri, sebab aku dah selamat mati sebagai seorang Islam. Buat kenuri. Jadi sebab itu, subhanallah, sallallahu Sayyidina Muhammad, dalam bahasa orang Melayu ni kita buat tahlil lepas daripada orang mati ni, ialah sebabnya kita bertafaul, kita beroptimis, kita sangka baik ayah kita, mak kita mati sebagai seorang Islam. Jadi kita buat kenuri merayakan dia mati sebagai seorang Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqaka. Wahai Tuhan, jadikan hari terbaik kami hari kami bertemu dengan Engkau. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqaka wa anta radin 'anna, dalam keadaan Engkau redha pada kami. Habislah. Hidup ni, kata guru saya, kalau Allah redha pada kita, kita mati pun tak apa, kita hidup pun tak apa. Kalau Allah redha pada kita. Waktu tu apa? Bila Tuhan redha, apa Tuhan kata? Allah utuskan malaikat kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Oh, hebat. Oh, Allah kata, wahai nafsu yang tenang, baliklah kamu bertuhan kamu dalam keadaan engkau redha pada Allah, Allah redha pada kamu, radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau dalam golongan hamba-hambaku. Hak mana empat tadi? An-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah engkau dalam syurga aku. Ni maknanya siapa-siapa yang mati terbaik, jadi dia bahagia dah, sebab tempat dia syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi doa tu, Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqaka wa anta radin 'anna waqtim bis salihati a'malana. Wahai Tuhan, tolong tutupkan kami dengan amal yang soleh. Mana bagi akhir umur, iaitu kita mati dalam kita berbuat amal yang soleh. Tuan-tuan, sebab tu kita, kalau orang dulu-dulu lah, nak habaq kata nak mati dalam keadaan baik ni, sampai setiap langkah duk kata Allah. Berjalan tu melangkah, Allah, Allah, Allah. Jalan langkah kita ada kata Allah, Allah jalan. Lupa ke Allah. Ada semua. No. Depa berjalan, Allah, Allah, Allah. Jalan lambat, Allah, Allah, Allah. Jalan cepat, Allah, 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 Allah. Pasal sebab tak tahu, takut langkah-langkah jatuh mati. Lepas nak kalam terakhir, lepas sebut nama Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Batara tu ni prihatin terhadap amal soleh. Tuan-tuan, masuk masjid, kita harap kita ni berulang-alik rumah kita ke tempat kerja banyak ke, berulang-alik ke masjid banyak, berulang-alik ke tempat dunia banyak ke, berulang-alik ke tempat baik banyak. Kalau kita pi kerja sekali, balik kerja sekali, tapi pi masjid 5 kali, kita akan mati di tengah-tengah tu. Banyak tak pi masjid? Banyak. 5 kali. Sehari semalam paling kurang, soalan saya nama. Pi kerja, pi sekali, balik sekali. Berarti orang tu dia akan mati di celah-celah pi masjid ataupun balik masjid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tak tahulah, kita haraplah. Kita harap kita macam itulah, sallallahu Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah,
Kita duduk di tempat keduniaan banyak ke, kita duduk tempat keakhiratan banyak. Orang yang banyak duduk tempat baik banyak, akhirat banyak, akan mati di tempat yang baik banyak dia buat. Pasal Nabi kata macam ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata al-mar'u mata ala ma 'asha alaih wa yuhsyaru ala ma mata alaih. Seseorang tu dia akan mati mengikut dia banyak hidup macam mana, dan dia akan dibangkitkan bagaimana dia mati. Allahu akbar. Orang yang mati ingat pada Allah, bangkit daripada kubur pun tak lupa pada Allah. Ada orang bangkit daripada kubur gila, macam orang tak betul. Siapa dia tu? Orang yang hidup makan harta riba. Bangkit daripada kubur macam orang gila, tak melolong orang tu makan riba. Allahumma salli ala Muhammad. Ada orang bangkit daripada kubur dalam keadaan dia bangkit, dia mati macam mana? Sebab Nabi kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama tanamu kadzalika tamut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama tastayqiz kadzalika tub'ats. Seperti mana kamu tidur, begitu kamu mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana kamu bangkit dari tidur, begitu kamu dibangkit daripada kubur. Tidur macam mana? Nak tidur baca astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, minta ampun kat Tuhan dulu. Lepas tu baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali ke 41 kali ke. Lepas tu baca ayat kursi, baca qul huwallahu ahad 3 kali, falaq 3 kali, qul falaq 3 kali. Lepas tu last kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Dia talqinkan diri dia sendiri dengan la ilaha illallah. Macam orang mati, kita talqinkan dia, kita ajakkan dia la ilaha illallah. Ni kita talqin diri kita sendiri dengan la ilaha illallah. Setiap malam tidur macam tu, esok mati macam tu lah, insya-Allah. No? Waktu mati esok kadang-kadang tak perlu siapa talqinkan kita, sebab kita lah selalu talqin diri kita sendiri. Nak mati tu demai sendiri, teringat pada Tuhan, la ilaha illallah. Kadang-kadang mulut tak kata tapi hati berkata. Suatu mana saya ajak orang tua saya talqinkan la ilaha illallah di hujung umur dia. Dia mati pada ketika dia selalu duduk bangkit tahajud 4:48. Salah. Tu time yang kami biasa dengar. Kalau bangkit pagi ni, orang tua saya dah selalu bersugi. Salah, saya nama daripada umur 30-an sampailah umur 75, 76 tu dia tak pernah tinggal sugi. Dia tak pakai bulu gigi. Tak pakai bulu gigi lah. Dia tinggal langsung bulu gigi Colgate tu. Dia sugi ya. Salah Sayyidina Muhammad. Dia bangkit pukul 45 tu kami dah dengar bunyi wek. Dia bersugi ni disunatkan bila kita bangkit tidur kita bersugi sampai bunyi tu. Salah Sayyidina Muhammad. Dengar berapa kali bangkit dah ayah. Tu dah time tu dia mati. Lepas tu saya ajak dia betul talqinkan kalimat la ilaha illallah. Masalah saya 3 kali saya ajak dia, tuan-tuan, menitik air mata. Tak. Keluar betul air mata depan mata saya. Allahu akbar. Sebab orang ni mati kalau keluar, kalau berlaku 3 perkara, mati dia mati husnul khatimah, dia panggil mati syahid. Yang pertama mati senyum. Mati senyum. Yang kedua mati keluar peluh. Yang ketiga mati keluar air mata. Bila menitik air mata dia tu, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, ketika tu peluh dia. Ketika tu dia peluh. Lepas tu bila keluar air mata titik tu, sallallahu alaihi Muhammad, dia menapah 2 kali, habis umur dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi subhanallah, kita harap kita mati dalam keadaan kita beramal amal yang soleh. Ada satu orang di Penang ni, saya pernah pergi masjid tu. Dia ni subhanallah, bismillahirrahmanirrahim, dia imam sukarela. Imam hak betul ni kadang-kadang main, kadang-kadang tak, tapi dia selalu main. Dan dia selalu jadi imam sukarela. Tu imam tak main, tak apalah, orang telefon lah, ni ganti anak apa ni balong. Dia tak apa, insya-Allah. Tak ada isu pun.
Yang dapat allowance imam sungguh, yang dia tu tak dapat apa-apa pun. Tapi dia tak baca. Dia bukan jadi imam sebab nak duit, nak allowance, sebab dia lillah. Cerita ada tuan-tuan, hari tu dia jadi saksi nikah. Jadi saksi menikah. Allahumma salli ala sayyidina. Bila itu imam dah angkat nikah pengantin, ala sayyidina Muhammad, lepas tu pengantin pun dah terima nikah. Lepas tu ala sayyidina Muhammad, tu imam tanya, macam mana? Sah. Macam mana? Sah. Lepas kata sah, tumbang. Jatuh tuan-tuan. Allahu akbar. Lepas kata sah, tumbang, terbalik, mati tuan-tuan. Maknanya dia mati sedang beramal amal yang soleh dalam majlis, dalam majlis nikah, dalam ibadat musalla Sayyidina Muhammad. Pahala macam buat masjid pula bagi orang menikah ni, tu imam musalla Sayyidina Muhammad dan sebagainya. Tuan-tuan, mati pula dalam masjid. Ni mulianya mati orang yang beramal amal yang soleh. Dalam amal-amal yang soleh musalla Sayyidina Muhammad, kita suka buat apa? Ada seorang suka puasa. Isnin Khamis tu telah dah musalla Sayyidina. Ayah saya dia puasa dalam seminggu 4 hari. Tu dah dari dulu lagi. Kita nak boleh Isnin Khamis pun junah berjuang. Tuhan bagi kat dia, dia puasa seminggu 4 hari. Isnin Khamis tu telah musalla Sayyidina. Lepas tu musalla Sayyidina Muhammad, bila puasa hari Khamis, dia puasa hari Jumaat, dia puasa hari Sabtu. Dia kata dia kena puasa. Salah Sayyidina Muhammad. Kalau tak puasa dia rasa tak segar, rasa macam tak larat. Kita ni masalah puasa tak larat, dia puasa tapi larat. Salah Sayyidina Muhammad. Mungkin roh dia kot dah sebati dengan dia. Jadi macam tu kot masalah Sayyidina Muhammad. Ya subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Kalau kita ada orang suka puasa, Isnin Khamis tu telah dah. Hari putih lagi dia puasa. Dia kira nak puasa aja, suka puasa. Macam Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, tuan-tuan tahu, dia mati sedang berpuasa. Sebab dia suka puasa. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu suka semayang. Kata Ibnu Umar, saya pilih semayang sebab saya kalau saya puasa nanti saya semayang, saya duduk soh belakang. Para sahabat berebut mayawai duduk soh depan. Jadi dia meninggalkan berpuasa sebab dia nak semayang, duduk soh depan. Ibnu Umar. Sayyidina Aisyah suka puasa. Lepas dari Nabi kita wafat, dia hidup 40 tahun pula. Sayyidina Aisyah. Lama. Ramailah orang mengambil manfaat daripada ilmu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masuk tahun yang ke-40 lepas wafat Rasulullah, masuk bulan Ramadan. Sampailah menjelang akhir Ramadan jatuh sakit Sayyidina Aisyah. Bila jatuh sakit, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang pakat risau, pakat ramai ubat. Nak suruh makan, dia kata tak mau makan. Lepas kata tak boleh lah, Ummul Mukminin Aisyah kena makan. Tak makan ni mati boleh ni. Dia kata aku nak heran apa mati hampa tak tahu ke? Aku dah berdoa 40 tahun aku nak mati sedang berpuasa. Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Akhirnya tuan-tuan, dia mati dalam kan berpuasa, berbuka puasa dalam syurga bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu orang. Jadi maknanya kita suka apa? Banyak orang tuan-tuan juga saya pernah dengar. Ni sebenarnya minta nak mati dalam apa ni rahsia kita dengan Tuhan. No? Kita ni masalah kita nak mati dalam apa? Ni rahsia kita dengan Allah. Hal ni siapa-siapa pun tak perlu tahu. Hal ni aku dengan Tuhan. Aku nak minta mati macam ni. Kalau Allah makhtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bisul khatimah, tu umum. Tuhan tutuplah umur kami dengan tutupan yang baik. Jangan tutup umur kami dengan tutupan yang tak baik. Hal ni umum. Tu imam boleh baca, kita kata amin. Kita boleh baca, orang boleh amin. Tapi nak mati dalam apa ni rahsia dengan Tuhan. Dalam semayang ke, tengah baca Quran ke, sedang berpuasa ke, dalam masjid ke, sedang bersedekah ke. Saya pernah tengok dalam satu video dalam YouTube, satu orang tak mana saya tak tahu. Ada satu orang tengah solat dalam masjid, yang jadi makmum dia anak dia. Satu orang tu yang dimakmum anak dia. Budak-budak semayang macam tu lah, semayang sambil tengok kanan tengok kiri.
Masuk satu orang daripada mana tak tahu, bawa uncang duit. Soalan Sayyidina Muhammad. Bawa uncang duit, dia metak tepi kawan tengah semayang si ayah tu. Dia tak dia beralih, dia langkah kaki 3 langkah jatuh. Makna dia mati selepas dia sedekah. Mungkin orang ni suka sedekah. Dia sedekah pula, dia tak perlu orang tahu siapa dia. Dia yang bersedekah. Sebab orang semayang, mana dia tahu siapa sedekah kat dia kan. Buh kan tu, dia pergi. Kalau bagi huluk macam tu, kita tahu siapa sedekah kat kita. Tapi bila tak tepi kita, masalah Sayyidina Muhammad, tak kalih lah kita ni. Tak tahu siapa sedekah. Sagi alhamdulillah je lah. Masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allah tunjuk, dia bagi. Subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Allah bagi. Hak ni lah tuan-tuan. Tuhan ni dia bagi mati dalam satu amalan. Arja amali ilallah. Amalan yang paling kita sayang sekali. Dalam hidup ni, ada duit yang paling kita sayang, ada amalan yang paling kita sayang. Soalan Sayyidina Muhammad. Tentulah dalam hidup ni, duit yang paling kita sayang, duit yang paling besar kot. RM1, RM10, RM20, RM50, RM1. Hak paling sayang hak 100 itu kot. Tapi ada tak dalam hidup ni amal yang paling kita sayang? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Zaman 70-an dulu ada satu orang perempuan. Waktu tu saya tak ingat sama ada Sungai Perak ataupun Sungai Pahang. Soalan Sayyidina Muhammad. Waktu tu kecil lagi. Orang naik bot ni bot tu karam. Zaman tahun 70-an ni zaman orang mula pakai tudung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Zaman tu zaman baru bertiup angin dakwah. Orang ni bila mana dia tenggelam, soalan Sayyidina Muhammad, subhanallah, kapai ni tak kapai bot ni karam, orang jumpa orang perempuan ni tudung melekat di dia, tak tercabut tudung dia. Mungkin tu amalan yang paling dia suka dan sayang sekali, jaga aurat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya kita harap kita semua ni adalah amal yang paling kita sayang sekali. Sayang ni makna tak tinggal lah. Hatta kalau kita masalah Sayyidina Muhammad tinggal, kita qada, tu sayang. Contoh orang yang suka mayang duha, ada hari dia terlepas, dia akan qada juga walaupun dia dah terlepas waktu duha. Ada orang suka mayang tahajud, masalah Sayyidina Muhammad, kalau dia tinggal dia qada. Begitulah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hidup kita ni kita suka apa? Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, inilah perjalanan pada Tuhan. Pasal apa saya cakap maudhu' ni? Yang pertama maudhu' taubat. Bila salah kita bertaubat. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dosa kita terhapus dengan kita buat amal soleh. Nabi kata, wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Perikutkan kejahatan yang kamu buat dengan kebaikan yang kamu buat. Sebab kebaikan yang kita buat akan menghapuskan jahat yang kita buat. Itu rahmat Allah. Bila kata kita dosa banyak, tak apalah, macam mana kita dosa nafsu ada, tapi buat baik. Lepas tu, bila kita buat baik, dia padam semua jahat. Tuhan padam semua jahat. Sebab tu jangan duk baca jahat. Sebab macam mana kita hamba berdosa, dosa kita banyak, tapi buat baik lagi banyak. Itu maknanya perjalanan pada Tuhan ni untuk mencipta diri sebagai orang yang soleh, soalan Sayyidina Muhammad. Maka jalannya ialah dengan kita bertaubat dan membetulkan perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wallahu Subhanahu wa taala alam. Mudah-mudahan insya-Allah ada sikit untuk kita renung pada pagi ini, soalan Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah pilih kita semua untuk balik berjumpa dengan dia dalam keadaan terbaik pada hari mati kita, insya-Allah. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik, Allahumma nawwir qulubana bihidayatik, Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alhamdulillah rabbil alamin. Minta izin kata Imam nak cakap sikit. Saya hari ni bawa
ayat 30 juzuk Al-Quran. Jadi nak kongsi-kongsi lah. Jadi banyak dah rupanya Quran ni mukjizat. Banyak orang yang sakit tu sakit ni, dia Tuhan dah bagi izin sembuh dengan ayat 30 juzuk Quran ni. Ada satu orang tu dia masalah kena fibroid. Fibroid ni tumbuhan dalam diri. Takjubnya Tuhan bagi lega. Dia kata clean. Mana clean dan bersih. Doktor cek habis langsung. Jadi tu ada lagi lah orang-orang lain yang Tuhan bagi syifa, jadi sebab sembuh dengan ayat 30 juzuk Quran ni. Jadi masalah Sayyidina Muhammad dikongsilah, kok kita ni ada kecil manis ke, darah tinggi apa semualah, sakit lutut nak buat ibadat ni, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi di sana tu murah je kita jual 6 botol RM10 saja. Ni untuk membangunkan ekonomi pondok saya lah. Soalan saya nak mudah-mudahan insya-Allah kita boleh dapat manfaat, kami pun dapat manfaat juga daripada perkongsian kita dalam kehidupan sehari-hari insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.